Usam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang memuliakan Fadil Ustaz Ahmad Usam bin Datuk Badruddin selaku penceramah jemputan kita pada malam ini, yang berusaha Tuan Haji Latif bin Liman, Pengurusi Pusat Tarbiyah Dakwah Mahmudiyah, Tuan Haji Syahidin bin Maksyar, Timbalan Pengurusi seluruh jemaah sehingga YDP kawasan pun ada, insyaAllah seluruh pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah menyambut Ma'al Hijrah kita pada siri yang kedua untuk program ceramah Ma'al Hijrah ini, kita tampilkan pada malam ini Al-Fadhil Ustaz Usam. Terima kasih, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pada Ustaz ni. Kali kedua beliau hadir ke sini, walaupun kali kedua lama dah tak datang. Dulu datang pun Ustaz sesat juga, hari datang pun sesat juga lagi, tapi tak sama dia jauh belakang dia ni. Jadi waste lah. Okay, kemudian tu insyaAllah sekali lagi pun akan hadir ni Berkuat Telaga Biru, Tuan Haji Wahab Abdul Wahab pun akan sampai. Dia dah sampai dah tadi, tinggal kat Ausdi sekejap. Jadi pada malam ini kita bertuah, kita dapat bersama-sama dengan Fadil Ustaz untuk kita mendengar ceramah berkenaan dengan tajuk saya dah berikan kepada Fadil Ustaz itu hijrah, persiapan kematian. Kalau Fadil Ustaz Lahzan hari itu ialah mengenai hijrah, di manakah kita? Dan ni tajuk tentang hijrah ni, apakah persiapan kita ini untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah melampaui masa hijrah itu 1444 hijrah, 1444 tahun. Umur kita pun semakin hari semakin berkurang. Jadi sahabat tahu kita sambut, adakah kita begitu sahaja dengan peningkatan umur dan usia kita ini. Jadi insyaAllah, alhamdulillah malam ini Fadil Ustaz akan dapat sama-sama mengupaskan tajuk tersebut. Kita akan dapat mendengar apa yang akan disampaikan dalam majlis ini. Mudah-mudahan kita semua akan dapat manfaat. Sejaya semuanya sudah kenal, yang mana kebaikan dikenal dalam Facebook, dalam YouTube Fadil Ustaz. Tapi biasalah Ustaz ni, bila saya share dalam Facebook, ada saja komen yang negatif, saya tak pandang lah. Satu je yang komen negatif, saya tanya dia tak nak jawab balik. Kenapa share ni? Ada saja Jadi kita sama-sama dapat mendengar apa yang akan disampaikan oleh Fadil Ustaz. Kemudian tu saya lepasnya akan berbincang kepada Ustaz untuk menyusun program Fadil Ustaz di Melaka ni. Sebab Ustaz akan ke Kuala Lumpur beberapa hari. Kemudian tu dia tengoklah, harap dia dapat datang kembali dengan beberapa tempat yang saya akan aturkan di bawah Lajnah Dakwah nanti, insyaAllah. Sebab saya selaku pengurusi Lajnah Dakwah negeri, begitu juga sebagai mursyid negeri Melaka di bawah KPM pun begitu juga. Saya nak menyusun program-program supaya kita dapat dimarahkan. Kalau 2 hari yang lepas Al-Fadhil Ustaz Dusuki di dataran Al-Azim di Masjid Negeri, insyaAllah dengan semarak dakwah yang kita dapat sama lantunkan ini, kita akan dapat manfaatkan bersama-sama.
Jadi tanpa melengahkan masa, saya berikan ruang yang begitu luas sekali kepada Al-Fadhil Ustaz untuk kita berkongsi. Dan insya-Allah tuan ni harap nanti bila kehadiran ni jemaah ni sebab maghrib Ustaz dibawakan sampai. Jadi kita dapat berikan ni ruang ni dapat duduk ke depan. Dan tu yang datang kemudian nanti dapat ruang untuk dia duduk insya-Allah. Jadi saya silakan kepada Ustaz falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Pengerusi Majlis merangkap tuan rumah kita pada malam ini. Saya hormati barisan kepimpinan Ma'had, barisan kepimpinan masyarakat setempat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, setinggi-tingginya kita merafakkan rasa ta'zim dan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu untuk kali yang keduanya. Saya pun lupa dah kali yang pertama. Saya ingat tak pernah sampai. Tadi Ustaz kata biasa sampai dah kali yang kedua. Kali yang keduanya di tempat tuan-tuan ini. Saya keluar daripada rumah tadi ni jam 6 pagi. Pukul 9 pagi saya berada di Kamunting, Taiping. Saya sampai di Kuala Lumpur tadi jam 2.30. Masuk hotel, makan tengah hari 4.45 petang tadi ni. Saya keluar pula daripada hotel untuk sampai ke sini. Jam 12.30 lagi saya ada nak jumpa orang pula di Kuala Lumpur. Ada meeting pula ke 12.30. Jadi insya-Allah saya rasa nak berhenti awal sikit lah tuan-tuan, tak lewat, tak sampai 9.30 lah malam ni lah. Lah pukul 8.05 insya-Allah tak sampai 9.30 saya berhenti, jangan risau. Dan insya-Allah dalam jam 9.29 saya akan berhenti lah, tak sampai 9.30. Jangan ada buat macam muka nak mati macam tu.
Jadi malam ni tuan-tuan, seperti mana yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz tadi ni, kita nak bicara tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hebat orang Islam ni bukan sekadar di Malaysia, bahkan satu dunia ni tuan-tuan, ibu ayah sekalian. Satu dunia orang Islam menyambut ketibaan hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambut. Kalau di Malaysia ni semua pakai sambut. Sama ada di Melaka ke, di Kedah ke, semua pakai sambut. Saya malam ni ada di Melaka. Malam besok saya ada di Kuala Lumpur. Sampai hari Khamis malam Jumaat. Last saya di Masjid Al-Ma'muriyah, arah Damansara. Balik malam tu saya akan sampai di Kok Diang mengikut tentatif. Tolak pukul 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30. 3.30 pagi saya akan sampai di rumah saya di Kok Diang Kedah. Jam 8.45 pagi saya akan bertolak pula daripada Kok Diang ke Lumut ke Pulau Pangkor. Jumaat malam saya ada di Pulau Pangkor. Balik daripada Pulau Pangkor, sehari dua saya rehat di rumah program di Kedah. Saya akan bertolak pula ke Bumi Kelantan Darul Naim 2 malam. Daripada Kelantan Darul Naim terus ke Terengganu. Lepas Terengganu saya akan singgah di Pahang. Pahang balik ke Kedah. Ma'al Hijrah punya kerja. Ma'al Hijrah punya kerja tuan-tuan. Bagui, tang sambut tu bagui. Sambut Ma'al Hijrah ni bagui. Cuma persoalan yang kita nak tanya sekarang, apa ibrah pengajaran yang kita dapat ambil daripada peristiwa hijratul Rasul yang dapat kita terjemahkan dalam kehidupan kita? Yang ni persoalan yang paling utama. Sambut satu bab, bagui. Kalau tak sambut, orang marah. Kalau kita ni jadi kepimpinan masjid, tak sambut Ma'al Hijrah, marah dek jemaah ni, anak karya ni. Oi, dek timbang buat apa? Sambut. Berpuluh tahun dah ada sambut Ma'al Hijrah. Masjid lengang daripada orang, lengang situ pula. Kalau subuh 2 saf, tak tambah kepada 4, istiqamah, konsisten sampai mampu 2 saf tu lah. Betul tak? Minta maaf lah, saya direct ya tuan-tuan. Saya tak ada nak lapik-lapik jauh ustaz lain. Direct saya bagi. Setuju, tak setuju jangan duk panggil lah. Saya tak main ceramah tempat tuan-tuan pun boleh makan terkedarah. Semua nak jaga hati, yang tu tak boleh, yang ni tak boleh. Hang nak dengar ceramah apa? Nama apa nak basuh? Basuh bagi cuci. Kalau duk kotok nak basuh buat nak tahu apa? Saya direct lah tuan-tuan. Tuan-tuan dengar ceramah saya, tuan-tuan tahu. Saya direct lah. Tak ada nak pancung-pancung apa. Saya bagi direct lah. Setuju, tak setuju, sudah. Boleh macam tu? Tak boleh, saya wanting. Saya boleh balik ke LOI sikit. Sambutan ni bagus. Tetapi dalam bahasa Kedah dia panggil anjakan paradigma tu yang kita nak. Selepas kita sambut, tu bahasa Kedah lah. Sini panggil perubahan. Yang ni yang kita nak tuan-tuan. Kalau kuliah maghrib ada 15 orang, hang sambutlah Isra' Mi'raj ke, hang sambutlah Ma'al Hijrah ke, hang sambutlah Maulidur Rasul ke. Kalau tetap ada 15 orang tu, tak guna. Dia dah kata, ustaz, mai dah ceramah ustaz, nak bagi orang ramai sikit jemaah di masjid. Saya kata aku duk buat kerja ni dah lebih kurang dalam 19 tahun dah. Saya mula ceramah tahun 2003. Masa tu umur saya 13 tahun. Ada orang kata menipu ustaz ni. Hang duk cakap dalam Facebook. Hang cuba mai cakap depan. Aku nak bawa hang surau mana yang aku mula mengajar. Siapa yang panggil aku? Saya nak tunjuk di mana. Mai lah. Mau cakap kot dalam Facebook ustaz, biasa ustaz. Kita darah mak kilau tak herannya. Tak ada herannya cakap dalam Facebook dia dah belum. Hang berani mai dekat depan. Mau aku tak buat penampak bukan ustaz Usam nama dia.
Saya mula ceramah umur saya 13 tahun, maklum lah ni dah 19 tahun dah saya ceramah. Dah 19 tahun. 2003 ni 22. Makna 19 tahun lah. Umur ustaz berapa tak payah kira, 32. Kira awak keluar handphone nak kira. Umur saya 32. Walaupun muka saya macam 63. Umur saya pun 32. Itu sama orang kata ustaz mai dah ceramah, kita nak bagi jemaah bertambah. Saya kata nak bagi orang ramai ni masjid, tak payah panggil ustaz ceramah. Hang doa minta Allah Taala suruh malaikat pi tibai mayat atas kubur tu, bagi orang tengok, ketat masjid. Tak ada guna ada ceramah. Sama ya. Ni kita mai pula 44 pun kita ceramah ma'al ijrah. 41 pun ceramah ma'al ijrah. 42 pun ceramah ma'al ijrah. 43 pun ceramah. Ni 44. Saya nak tanya tuan-tuan, masjid ramai tu kan tambah ramai lagi? Sama. Kurang lagi ada. Covid, alasan Covid yang hendak pergi terkedarah di kedai kopi tak takut Covid pula. Nak pergi masjid macam-macam yang hendak rasa. Covid lah, influenza lah. Takut tak cukup emas satu dia bubuh dua. Tak cukup dua dia vaksin pula. Cucuk tak cukup jarum dua. Tak cukup dua dia nak bubuh tiga. Tu duk pergi bubuh asap tu semua nak jaga. Dia tak main juga. Nak abang jangan takut di masjid kita berbuat azab tu. Tu pewangi kau tu ni. Pewangi ingatkan Covid. Tak main juga masjid. Tak main juga tuan. Saya bukan kata takut, cuma saya tak berapa nak percaya Covid ni. Dulu saya percaya agak. Lepas saya kena saya tak berapa percaya. Dulu orang suruh cucuk. Dulu tuan-tuan pakai emas satu, saya 3 lapis, lagi dahsyat. Salam orang tak mau langsung. Ni dia. Saya pergi ceramah di Kerik. Pak Long tu dia bagi tangan depan muka. Saya pun buat macam tu. Dia kata apa macam tu? Sembang takut ke Allah yang dia takut ke makhluk. Salam juga. Salam 2 hari lepas tu kena Covid. 2 hari lepas tu positif Covid. Lepas tu lapar benda. Sanitizer tak ada. Dulu Mak Long bukan dekat bawah kat tangan, cuma tak kumuk telan lah sanitizer tu. Masa jaga tu yang nak kena sangat, tak jaga tak kena. Kawan saya hati ni tak jaga SOP kan kena. Saya lah ni apa pun. Mau orang tegur baru pakai mask. Pakai tu pun pasal nak masuk kedai. Ustaz, sila pakai mak. Pakai. Nak masuk bank? Pakai. Bukan takut Covid, takut gad. Macam-macam alasan. Tuan-tuan percaya tak? Saya nak tanya tuan-tuan. Ada sampai hari ni orang tak pergi ke masjid kerana Covid. Percaya tak? Kalau saya nak abang. Percaya ke tak? Ada. Tanya dia bersifat tak pernah nampak aku dia. Saya Ustaz jadi macam takut lah dengan Covid. La haula wala quwwata illa billah. Hang duduk dalam rumah tak kena Covid. Ni dia main pula influenza. Tak main pula kena influenza. Mampus tuan-tuan ni. Kesan daripada kita buat SOP kepada Masjid Surah tu, sampai hari ni orang Selesa tak pergi sembahyang Jumaat. Percaya ke tak? Percaya ke tak? Maklum percaya tak? Oh maklum percaya ke tak? Kena angguk. Banyak dah saya ada ceramah tak setuju dengan saya 3 hari lepas tu meninggal. Saya tanya angguk. Setuju tak setuju angguk? Ni kita nak tengok. Bertukar tahun, bertambah tahun. Apa yang kita nak buat? Tuan-tuan, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertambah tahun ataupun bertukar tahun bermakna umur kita bertambah, usia kita berkurang. Tanam dalam kepala. Bertukar saja tahun ni bermakna umur kita bertambah, usia kita berkurang.
Tak faham Ustaz. Main nak bang. Umur kita bertambah. Kalau tahun lepas 33, tahun ni jadi 34. Umur bertambah. Kalau tahun lepas 29, tahun ni 30. Umur makin bertambah. Usia hidup makin berkurang. Kalau tahun lepas, makna dalam rahsia Allah, kita hidup lagi 15 tahun. Tukar saja tahun, tambah dia tahun, usia hidup kita berkurang. Daripada 15 tinggal 14. Makna selangkah lagi kita dekat dengan lubang kubur. Tapi tak sedar. Tak sedar. Tahun bertambah, usia umur meningkat, ibadah sama. Yang ni masalah. Hitam semua tukar jadi putih lah. Tapi hati tak putih-putih, duk gelap kan tu hati ni. Betul tak? Semua putih dah kot atas muka ni. Sebab tu Allah Ta'ala dia nak bagi nampak tua. Putih tu dia pergi bubuh tang kepala, tempat yang hang rajin tengok. Rambut hitam jadi putih, rambut lebat jadi jarang. Tua lah tu. Dulu rambut penuh lah dah macam ceklat hek punya kepala tang plastik tu. Kot tengah tak ada apa dah, tinggal kot tepi lah. Nama dia kepala ceklat hek. Bisa beli ceklat hek dulu. Cuba tengok tang plastik kepala ceklat hek tu je dah. Kot tengah ni cerah. Tinggal kot tepi lah. Tu memang pandai rambut pun jarang lah. Misai dulu hitam jadi putih. Kening dulu hitam jadi putih. Janggut dulu hitam jadi putih. Tukar negara. Cuba fikir, Allah Ta'ala dia buat benda-benda putih ni semua di kawasan muka. Boleh tak dia buat tang lain? Tua. Rambut hitam, misai hitam, kungkung putih. Boleh dia buat tak? Boleh. Mustahil lepas bagi Allah. Aku tua lah. Sewa tengok pungkuk aku putih belakang lah. Tahu pungkuk? Sini bagi apa? Buntut. Buntut lah kan? Buntut. Orang Kedah dia bagi pungkuk. Kalau bahasa klasik lagi jubur. Itu lagi klasik. Kalau moden dia bagi pungkuk. Sini bagi buntut. Dia bukan kasar maklum. Memang bahasa Kedah macam tu. Tuan-tuan kadang-kadang orang kata Ustaz Usam ni dia ceramah kasar. No. Bahasa kami di Kedah ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar ustaz-ustaz Kedah ceramah, saya ni kategori ustaz yang lembut. Sungguh. Saya ni termasuk kategori ustaz-ustaz lembut. Yang bahasa sopan. Ada lagi kasar, haram jadah, apa semua tu ada lagi, saya ada. Nak bahasa Kedah, nak buat je nak bahasa Kedah. Kadang-kadang orang kata lah, kasar lah. No, macam Perak lah. Bahasa Perak dia lembut sikit. Datang berapi, berdua, balik tiga, lembut. Dia Kedah Melaka lebih kurang kan. Tuan-tuan pun jangan buat belagak macam lembut sangat kan. Tuan-tuan pun lebih kurang kami Kedah kan. Mau tuan-tuan maki lagi dahsyat. Lahabau sini kan. Lahabau. Tuan-tuan tunggu tak nak keluar lahabau lagi. Tunggu tak. Apa hawau. Sini hawau. Kedah dia panggil hawau. Hawak lebih kurang lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat belagak, tuan-tuan Melaka pun lebih kurang. Lagi banyak isu pada Kedah kan. Kan isu apa nazam pedas pun tak habis-habis lagi tuan-tuan kena buat belagak kami. Kedah biasalah kasar, biasalah. Tuan-tuan, orang kadang-kadang orang tak faham. Kita ni kasar. Macam Kedah, kalau orang KL dia pergi Kedah, dia terkejut dengar bahasa orang Kedah. Kalau di KL, makan nasi dah lagi. Gitu lah. Kalau Kedah ada Kedah hari ni. Kedarah ada lagi ni. Melaka panggil apa? Minta kedarah lah. Minta kedarah. Orang Kedah tak ingat minta kedarah. Kedarah hari. Dah hari apa? Hampir buka perayuk makan. Kita pun pipi nasi tak apa sedap. Pi kedai. Nantu ni pi kedai. Jumpa dengan orang Kedah. Dia kalau orang Kedah ni tuan-tuan. Kalau apa abang lama tak jumpa. Dia tak mesra tu. Makna dia bukan rapat. Kalau rapat dia ada bahasa lain. Kalau jumpa di kedai, lohang lama tak nampak. Itu maknanya dia kawan, dia bukan sahabat. Dia bukan sahabat.
Dia bukan best friend. No. Kalau dia rapat, dia macam mana? Nak haram datang pelak ni hidupnya akan mampu ke Allah lah. Hak tu rapat lah tu. Hak tu confirm dia rapat. Orang dengar terkejut. Tak, tu mesra lah tu. Mesra. Kira habis mesra lah tu. Kalau jumpa ni, tak cium mulut lah. Tu makna rapat lah tu tuan-tuan. Tapi kalau orang dengar, tu dia kasar. Lain cara, lain negeri, lain tempat, lain pendekatan dan lain cara. Macam saya ceramah ni, naik Kedah. Dia ada orang kata ustaz kasar. Maklum, oh maklum. Apa dia jerit mata? Ingat saya takut lah. Dia jerit mata. Saya nak tanya tuan-tuan, kita pergi makan, lain jenis makanan, lain cara masak. Betul tak maklum? Betul tak? Masak asam pedas, mana macam boleh masak macam char kway teow? Tuan-tuan nak makan mi Bandung, tu depan tu apa kedai apa mi rebus. Boleh ke dia masak mi rebus macam char kway teow? Pergi tanya dia. Selera kuah tu tak duduk dalam lengan, duduk dalam muka dia. Cara mi rebus relax masak. Char kway teow dia tak boleh masak tu. Tang mau api keluar kau celah belanga. Itu baru char kway teow. Malam ni char kway teow punya makanan. Nak makan mi rebus panggil ustaz lain. Ni ustaz char kway teow. Faham tak? Saya akan masak cara char kway teow. Tuan-tuan, umur kita makin berkurang maklum usia kita. Makin berkurang. Perubahan daripada sudut zahir ataupun luaran, ketara nampak peningkatan serta perubahan daripada sudut ibadah tidak bergerak. Saya ulang, tanam dalam kepala. Perubahan daripada sudut zahir, ketara nampak, tetapi sudut ibadah tidak bergerak. Zahir nampak. Rambut putih jadi hitam. Misai putih jadi hitam. Kening putih jadi hitam. Ketara nampaknya. Tetapi daripada sudut ibadah tidak bergerak. Yang ni yang kita kecewa. Kalau dulu Quran tak baca hari-hari, sama. Hang samalah ma'al ijra' pun sama. Betul? Selawat tak sebut, tak ucap setiap hari. Tukarlah tahun, sama. Ni saya nak tanya hari ni, cukup tak 1000 kali selawat? Haram dok saya. Doa tu haram doa. Terkejut baru selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu pun terkejut cucu pergi gempa. Yang ni yang kita tak mau. Sebab masalahnya kita ni hijrah, akan sampai masanya hijrah kita akan disambung daripada alam dunia kepada alam barzakh. Alam roh kepada alam rahim, alam rahim kepada alam dunia. Rehat sat. Sambungan hijrah kita alam dunia ke alam barzakh. Akhirnya alam barzakh ke alam akhirat. Ni masalah maklum, masalah nak mati mau tak mati tak apa. Hidup mati bukan syarat tua. Saya tua dah saya. Mati tak berapa hari lagi. Pak Long. Mati bukan syarat tua Pak Long. Tak muda pun selerak mati. Cuma baguslah tua, Pak Long beringat. Yang kena bimbang, hak muda-muda ni haram tak beringat, tertepiak bila kutu ya. Kalau tua nak bimbang, apa dia tahu dah. Saya, jom Pak Long kita pergi minum di kedai kopi. Tak pi dah kok ustaz, tak pi dah. Siapa? Tak larat dah. Dulu muda-muda duk minum dekat kedai tu lama dah. Ni dah tua dah. Nak balik tidur awal sikit, tengah malam nak jaga. Bagus tak? Dia buat persiapan. Ni hak muda-muda. Rokok. Tetapiak tengah dia rokok tu. Hak tu bahaya. Merokok kata habis. Main marah pula orang rokok kata ya. Isak lah Pak Long ni isak sangat. Dia tanya saya satu orang dekat Penang, dia disak rokok. Habis kuliah lah. Dia disak rokok di kedai. Nak tanya ustaz sikit dia. Saya kata ada apa bang?
Betul-betul hukum isap rokok ni apa dia? Haram ke tak? Kita nak jawab macam mana? Problem tu. Nak jawab haram tak kita tampak aku dengan rokok tu. Apa salah ambil dia rokok? Saya kata saya ni merujuk kepada fatwa kebangsaan dan fatwa daripada Al-Azhar. Mereka kata apa? Mereka kata merokok ni haram syar'an. Mereka tak isap rokok, mereka kata haram. Cuba dia kata rokok. Oh, problem tu tuan-tuan. Nak jawab dengan orang cakap pandai ni problem tu. Mereka tak isap rokok, cuba dia kata rokok. Tak boleh lah. Lah isap lah yang dah tanya rokok. Isap. Isap. Tak ada apa. Tuan-tuan, perubahan maklum. Jadi pada hari ini, ini baru nak masuk tajuk. Jadi mukadimah. Kita nak bicara, nak kaitkan hijrah itu dengan kematian kita. Apa persiapan yang kita boleh ambil? Ibrah daripada hijratul Rasul, pengajaran daripada peristiwa hijratul Rasul yang boleh kita ambil untuk kita buat persiapan untuk kita mati. Semua ni akan mati. Ustaz mati, hak dengar mati. Semua mati. Tak ada tanda-tanda. Ada orang dia mengaji, ada ustaz tu yang kata tanda-tanda mati dekat lidah pendek. Wallahualam, saya nak kata tak betul, takut betul. Saya pun tak tahu, tapi sumber mana yang diambil tu wallahualam. Mungkin saya tak tahu. Mungkin saya tak tahu. Ada yang kata lidah pendek, dia pun pagi duk tengok lidah tu. Yang ni. Belum nak pergi miang subuh tu, duduk depan terminal. Yang ni. Takut mati. Ada yang kata telinga jatuh kan. Dia duduk telinga tu. Jatuh ni. Dia sampai masjid, dia pegang telinga kawan dia. Hang ni nampak macam jatuh sikit dah kawan. Dia tak jatuh, yang kawan nak dia jatuh. Ni masalah dah tuan-tuan. Maklum. Tuan-tuan tahu tak tanda mati? Saya nak abang. Nak tahu tak tanda mati? Saya nak abang. Tulis ataupun ingat. Yang mana tak bawa buku ingat. Yang bawa buku tulis. Ada juga yang tak bawa buku. Dia bukan tak bawa sebab ingatan dia kuat. Saya husnuzan. Nama. Sampai Pak Long ni apa pun tak bawa. Yang dia bawa 2 biji peluru, 1 pistol. Itu yang dia bawa Nabi dengar kuliah. Sebab dia kekuatan ingatan dia tu di tahap yang baik. Tanda kita nak mati ni apa dia? Satu saya nak abang. Tanda kita nak mati bila mana kita hidup. Tu tanda kita akan mati. Betul ke tak? Ha? Tu tanda kita nak mati. Apa dia tanda dia? Kita hidup. Mau hang tak hidup, hang nak mati je nak. Bila hang hidup, hang akan mati. Sama ada tanda 40 hari ke 30 hari, yang tu wallahualam. Mungkin tanya ustaz lain lah. Saya tak apa nak baca bab tu. Adalah pandangan-pandangan. Tak apalah. Berbeza pandangan. Jadikan dia sebagai pencambahan ilmu. Jangan berbeza pandangan menjadi asas perbalahan di antara kita. Yang ni tak cantik. Siapa? Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah. Seorang ulama yang hebat, seorang ulama yang besar di bumi Mesir. Dia kata apa dia? Perbedaan pandangan di kalangan ulama, ikhtilaf ulama ini, jadikan dia sebagai pencambahan kepada ilmu. Jangan jadikan ia sebagai titik perbalahan di antara kita. Yang ini tak boleh. Sebaliknya orang kita hari ini dijadikan perbezaan pandangan ulama sebagai perbalahan. Bukan pencambahan ilmu, tapi perbalahan di antara kita. Yang ni yang tak mau. Karena ulama berbeza pandangan bab hudud, kita nak gaduh. Bodoh ke cerdik? Ulama berbeza pandangan bab Yasin malam Jumaat, kita nak gaduh. Tak
cerdik. Dia ada situ. Sebelah rumah saya. Sungguh. Lepas kok dia sampai situ. Saya tak mau nak sebut saya live. Kalau tak ada live saya sebut dah paling. Tapi ada live saya tak sebut lah. Bisa ada mereka duk rakam. Itu yang saya tak sebut tu. Kalau tak ada rakaman saya sebut dah paling. Tapi dah ada rakam saya tak sebut lah. Saya ni Kok Diang ni keralah. Sebab tu sempadan benteng terakhir Ahlussunnah wal Jamaah Malaysia tu saya. Rebah saya. Halai rebah. Mak kilau. Dengan korang je kan, mak kilau. Maklum saya tengok mak kilau. Pergi tengok tak berapa ni? Tak pergi nak? Pergi ke lah. Tapi filem tu pun dah tak ada di panggung lah. Saya pun tak mau pergi dah. Bini beli tiket. Pergi juga. Pergi lah dia beli tiket apa. Jom bang pergi tengok mak kilau. Jom. Dia tengok mak kilau. Dia semangat apa. Balik 3 hari duduk jalan lawan lelaki dia. Dia kata hang ni kok mana? Mak kilau tu lawan penjajah bukan lawan lelaki. 3 hari saja duduk keleng dengan lelaki dia. Saya memang saya tak mau tengok mak kilau pasal cerita dia saya baca dah. Cerita mak kilau, gambar mak kilau tuan-tuan tengok waktu tua. Bisa tengok tak muka mak kilau waktu muda belum? Tak bisa kan? Bisa tengok tak belum? Tak bisa. Muka mak kilau masa muda sebiji macam saya. Saling tak tumpah. Saya habaq maklum gelak. Sebiji macam saya. Tu, tuan-tuan. Perbezaan pandangan dijadikan asas kepada perbalahan. Jangan. Ni tuan-tuan nak berkelain ke apa? Ke talqin, ke tahlil, ke duduk atas kubur. Ulama dah settle puluh tahun, ratus tahun dulu dah. Yang hang nak berkelain lah ni bersiapa? Ke duduk atas kubur, ke kena diri atas kubur. Ulama settle ratus tahun dah. Dalil, mana dalil? Hang buka lah kitab yang hang malas nak baca bersiapa? Beribu kitab ulama karang. Lepas tu mereka ni tuan-tuan, orang kata ni ustaz kena bagi dalil kat mereka. Tak payah bagi dalil, bagi tongkat kayu kat tengah belakang. Dalil. Ulama dah karang kitab, baca lah. Oh, tak ada dalil. Bukan tak ada, hang tak baca. Ada pun hang baca kitab, hang tak faham. Sampai nak minta doa dilaknat kepada orang kes duduk atas kubur. Saya kena. Sebab tu saya tuan-tuan, mau takat mereka nak kata kat dalam Facebook. Tak load. Apa mereka tak buat kat saya tuan-tuan? Macam-macam. Daripada jari tengah tak load. Mai keh rela tak load. Baru ni keh raya tak load. Hak seronok tu video ceramah saya yang lepas kerat tu malam tu hari Jumaat. Hari Jumaat malam. Satu. Saya pergi khutbah dengan tazkirah tu tengah hari tu di Sungai Petani. Khutbah tu malam tu saya pergi ceramah. Tengah hari tu saya baca khutbah. Saya berkhutbah di masjid Sungai Petani, masjid Perkenama. Yang hadir pada hari tu, yang mai sembahyang Jumaat tentu Ustaz Wadi Anwar. Habis saya nak pergi tazkirah, dia mai jumpa saya, ada salam. Dia bilang, oh saya kata Ustaz abang. Masa tu dia duk kena teruk. Saya pun pegang bawah dia, saya kata Ustaz sabar. Ana support Ustaz saya rasa. Ustaz sabar. Biasa tak ana kena lama dah, Ustaz sabar. Benda sikit-sikit sabar. Malam tu saya pergi ceramah 2 hari, lepas tu saya kena pula Ustaz Wadi Anwar pula mesej, Ustaz sabar banyak-banyak dia kata.
Biasa. Tak ada malam ni. Oh, hampa nak kerak video aku tu aku nak takut. Dah rahmat kilau. Lawan. Membujur lalu melintang patah. Lawan tetap lawan. Lama tak dengar ayat tu. Rindu kan. Dulu duduk pergi himpunan macam tu dia dengar tu. Membujur lalu melintang patah. Lawan tetap lawan. Lama tak dengar. Tak nak faham-faham, tak faham sudah lah. Baru masuk politik setahun dua yang ada sembang. Belum gelak apa, belum faham lah. Ni cerita kami hak pergi himpunan ni tau. Tak ada, tuan-tuan. Jangan kita ni jadikan perbezaan pandangan sebagai asas dan titik permulaan kepada perbalahan. Yang ni tak cantik. Yang ni tak cantik, saya tak mau, tuan-tuan. Sebab apa dia? Sebab kita ni nak mati, tuan-tuan. Mari kita tengok apa yang kita nak ambil daripada pengajaran hijrah. Bekalan kita nak bawa pergi akhirat. Tuan-tuan, kita duduk di dunia ni, lepas ni kita nak balik negeri abadi kita. Tu nama dia akhirat. Akhir tak ada dah. Duduk di sana selama-lamanya. Ada orang tanya saya, Ustaz, selama-lamanya tu lama mana? Dia yang tanya, sampai bila-bila? Oh, sampai bila-bila tu, sampai bila? Tuan-tuan tahu tak? Kadang-kadang soalan orang ni pening. Macam baru ni. Ada satu kak, makcik lah dia tu, dia pun tahu. Dia kata dia baca ke dia dengar tak mana tu. Bila semayang ni, kalau orang perempuan dia tak pakai baju dalam, tak sah semayang. Saya kata pasal apa? Dia kata dia baca tu pergerakan lebih daripada 3 kali. Batal ke tak, Ustaz? Saya kata lah kau pergi tanya tu imam tu semayang, dia pakai spender ke tak? Hak tu lebih daripada 3 kali bergerak, saya kata. Pening tau, tuan-tuan. Soalan ni kadang-kadang pening tau. Macam satu ustaz tu dia mengajar. Dia cerita bab hari kiamat. Dia kata bila berlaku kiamat, Allah gulung bumi ni macam kita gulung tikar. Habis-habis dia mengajar orang semua. Ustaz tu kata, okay, ada apa-apa soalan silakan. Dia duduk depan yang kat. Saya nak tanya ustaz sikit. Ya, silakan. Tadi ustaz kata bila berlaku kiamat ni, Allah gulung bumi macam kita gulung tikar, betul tak? Ya, betul. Saya nak tanya ustaz, Allah gulung-gulung dia simpan dekat mana? Tak pening ustaz. Ustaz tu kata, nak tahu lah. Allah gulung-gulung simpan dekat mana ustaz? Ustaz tu menjawab, dia gulung-gulung dia simpan atas kepala pahang. Soalan. Dah kita kata sampai bila-bila. Ada tanya sampai bila apa? Selama-lamanya. Lama mana? Tak kacau. Lah dia anak bodoh yang dengar sudah lah. Tak balik dah. Maklum kita nak balik pergi negeri abadi ni maklum. Kita nak bawa apa daripada dunia ni? Cuba abang main kat saya. Zat bawa ni lah amalan baik, amalan buruk. Amalan-amalan kita. Betul. Tak salah. Tapi yang lagi tepat kita bawa 2 benda. Apa dia? Dosa dan pahala. Hak tu yang kita nak bawa balik. Kita nak bawa 2 benda yang balik. Apa dia? Yang pertama pahala, yang kedua dosa. Mau dia pejam celah-celah ni Pak Longway, di antara dosa dan pahala, yang mana lebih banyak kita nak bawa? Cuba abang main kat saya. Cuba abang. Cuba bagi tahu saya. Saya tak boleh terkeluar ke dah. Minta maaf lah no. Faham kot? Faham lah. Dia tak boleh. Mau saya cakap Melaka pun tak jadi. Nak tak erti. Kita nak bawa pulang pahala dan dosa. Tak boleh. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan jawab lah kepala bapa. Tak boleh saya Kedah Ni saya nak pergi ceramah di Kelantan ni. Aku tiba Kedah, faham tak faham sudah. Siapa suruh panggil? Tiba Kedah.
Saya ni bukan jenis orang munafik, mana tak? Bertalam-talam wajahnya. Saya tak di mana pun saya tetap mempertahankan kekedahan saya. Saya ceramah di Thailand, saya tibai Kedah. Saya ceramah di Brunei, saya tibai Kedah. Saya ceramah di Singapura, saya tibai Kedah. Apa faham tak faham sudah? Ni ada orang duduk di Kedah nak pergi di Kelantan, cakap Kelantan tak bunyi. Dia pergi cuti 3 hari nak cakap Kelantan tak bunyi. Bunyi berhuduh. Dia cakap makcik tu dengar sampai patah kursi. Dia pergi kat pasar Siti Khadijah tu. Dia kata, makcik bagi buah pelir 3 kilo. Tak terkejut kilo. Buah pelir 3 kilo. Makcik tu kata, ambok pun ada sotu kat rumah. Buah pelir 3 kilo. Makcik tu kata, aku pun ada satu tu dekat rumah. Dah ni buah pelam makcik, buah pelam. Buah paruh bodoh. Buah pelir. Semua tak kerti, hanya nak duk cakap. Buah paruh bukan buah pelir. Ni bagi pulut pelir, 3 pulut pelir. Pelir pokmu dia kata. Pulut paruh. Duk pulut pelir. Sebab tu tak kerti dengan duk cakap. Saya cakap Kedah. Dan tuan-tuan pun tak kerti cakap Kedah. Jangan duk cakap. Orang Melaka nak pergi cakap Kedah. Tobat tak bunyi. Tak boleh tuan-tuan. Dia ingat Kedah semua air. Ada benda dia boleh air. Ada benda tak boleh air. Sungguh. Air. Alah. Pelik. Cuba pergi air tengok. Pelik. Kan lain makna tu. Pelik. Macam saya pergi ceramah baru ni lah di Lekir Perak. Saya kata sini Lekir. Ada kata Ustaz kami tak panggil Lekir. Orang Perak Lekir. Oh saya kata kalau pelik pun pelik. Dia kata tak. Pelik. Dia tak pelik. Dia kata lari makna tu Ustaz. Tak kerti cakap jangan duk cakap. Maklum. Dosa dan pahala. Sini pahala tak apalah. Saya panggil pahala. Kalau piak pi malam ni tau piak. Piak tu mim pa waw sin. Mati. Macam mana dia jawab tu? Mim pa waw sin. Bunyi dia mati. Mim pa waw sin mati. Mau mati pi malam ni maklum. Di antara dosa dengan pahala, agak-agak banyak yang mana? Agak-agak. Saya habaq betul-betul dah saya beritahu betul-betul saya lah. Kalau saya lah dosa banyak pada pahala. Kalau saya lah tuan-tuan mungkin pahala banyak pada dosa. Saya dosa banyak pada pahala. Takut maklum, takut. Dua benda ni yang kita nak bawa, sama ada pahala ataupun dosa. Sebab tu hijrah mengajar kepada kita. Cuba kita tengok 1-2 pengajaran. Betul kita berhenti dah. 8.45 dah. 8.45 dah. Ada 48 minit lagi saya nak berhenti. 9.29. Tak lama maklum 46 minit lagi. Boleh? Boleh tuan-tuan? Saya pun tak mau ceramah lama-lama tahun ni kebas ni. Duduk atas kursi tak apa. Sila. Yang main ni pula bukannya muda-muda. Semua dah veteran. Veteran negara. Hang duk buat ceramah je kami muda mampu Ustaz. Belum nak perut betih cekang. Kebas macam-macam. Saya tengok pun saya tahu. Mula duk sila elok. Lepas tu dia macam duduk tahiyat awal. Dia tengok kita duduk tahiyat awal. Pukul 9 hang tak berhenti tahiyat kan. Bila nak panggil salam ni. Saya ceramah minggu lepas tu saya tengok Pak Long tu saya ceramah malam tu telajar. Saya mengajar kuliah bulanan tu telajar. Saya tengok dia nak bangkit ni duk pegang dinding. Pegang dinding. Saya rasa salah lah. Saya pun pergi pegang Pak Long tu, minta maaf Pak Long. Kebas kaki lah. Dia kata bukan dekat kaki, tak habis telok-telok kebas lega. Jalan pun ni dia. Macam beri Kuala Perlis nampak.
Malam ni saya nak ambil dekat 9.29 boleh? Kan nak awal lagi? Awal ke 9? Boleh? Maklum. Kalau saya lah, saya banyak bawa dosa daripada pahala. Takut tuan-tuan ni. Cerita mati ni takut. Mari kita tengok pengajaran daripada hijrah. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa berlakunya hijrah? Kenapa berlakunya hijrah? Kalau Kedah dia panggil pasal apa? Pasal apa ada aku hijrah? Sini kenapa? Bahasa yang sebenar, kata Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti Al-Syahid, dia dah mati, meninggal dalam keadaan mati syahid, ditembak tengah duk kuliah di Syria. Al-Syahid Dr. Sa'id Ramadan Buti kata apa dia? Bila bicara tentang Rasul, perkara yang berlaku kepada Rasul, jangan tanya kenapa, jangan tanya pasal apa, tapi tanyalah apa hikmah. Apa hikmah? Ustaz, apa hikmah berlakunya Isra' dan Mi'raj? Jangan tanya pasal apa. Ustaz, apa hikmah perintah Allah kepada Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim untuk sembelih anaknya Nabi Ismail? Apa hikmah? Ustaz, apa hikmah berlakunya hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jangan tanya pasal apa, kena tanya apa hikmah. Dr. Sa'id Ramadan Buti sebut dalam kitabnya Fiqh Sirah rahimahullah ta'ala. Apa hikmah berlakunya hijratul Rasul? Saya boleh habaq 5-6 benda lah malam ni nak. 5-6 benda lah saya nak beritahu malam ni maklum. Sebab masa kita amat terbatas. Dan masa yang lain amat mencemburui kita. Saya biasa ceramah ma'al hijrah ni start lepas maghrib habis duha. Untuk mengelak kejadian itu berulang, saya bagi takat 3-4 lah. Betul ke Ustaz? Kan saya nak mohong, saya Ustaz. Start dari lepas maghrib habis duha. Saya tak boleh. Kami buat daurah kita. Lepas maghrib sampai Asya, berhenti main Asya. Lepas Asya saya mengajar lagi 45 minit, berehat balik tidur. Esok lepas subuh start mula lepas subuh sampai kat pukul 7.45 rehat start sambung pula duha. Betul sungguh. Mula maghrib habis duha. Kuliah duha baru habis. Ni saya nak ambil 1-2 benda yang malam ni. Yang pertama, peristiwa hijrah ni Allah Ta'ala nak cerita kepada kita tentang gambaran orang yang di dalam dirinya mekar dan subur nilai iman dan taqwa. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Maklum, nak balik dengan selamat kena bawa bekalan iman bersama dengan kita, kena bawa bekalan takwa bersama dengan kita. Wa tazawwadu fa inna khaira zadid taqwa. Mau kami tahu, tidak tak tahu. Saya maklum. Kalau tak tahu, jangan buat pada tahu. Saya dengar tak falsafah tu? Kalau tak tahu, jangan buat pada tahu. Nanti orang tahu kata kita tak tahu. Kita tak tahu kata orang tahu kata kita tak tahu. Kata-kata hikmah tu daripada hukama. Oh, baru kami tahu malam ni. Ya. Cuba tengok, cuba renung. Ciri orang beriman, ciri orang bertakwa kepada Allah. Cuba tengok, cuba renung. Apa dia? Yang pertama, Allah Ta'ala tunjuk dalam cerita ni, sama ada ma'al hijrah, sama ada gaya korban, sama ada Isra' Mi'raj. Apa dia? Sami'na wa ata'na. Dengar arahan, ta'at dan lakukan. Bukan samina-mina. Sami'na wa ata'na. Nabi Allah Ibrahim, arahan Allah suruh sembelih anak. Ada cahaya banyak.
Ya Allah, janganlah bagi hak lain lah. Dah lah menikah lama anak haram tak ada. Ada semangga tu suruh sembelih pula. Janganlah ya Allah. Tak ada. Kalau kita lah arahan Allah suruh sembelih anak, mampu. Nabi Ibrahim suruh sembelih. Habaq ke anak dia. Ismail, ayah mimpi. Ayah tengok dalam mimpi arahan Allah suruh sembelih hang. Bagaimana pandangan kamu? Sembelih ayah, sembelih. Itu arahan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Cuba Pak Long, balik. Esok bagi tahu kat anak. Nama anak pun Ismail. Ya abah. Semalam abah mimpi. Mimpi apa abah? Mimpi Allah suruh sembelih hang. Apa pandangan hang tanya balik ayah dia, ayah minum air biar apa plastik semalam dia tanya. Abah kedarah ayam biar tak ayam biar. Ayah ketum berapa plastik. Ayah kedarah arak berapa tin semalam. Ayah penin kena obat jarum ni. Ni ciri orang beriman dan bertakwa. Arahan Allah follow. Peristiwa Isra Mi'raj, Nabi duduk tengah sedih. Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril bawa Nabi berjalan. Dia tak tanya banyak. Jom. Let's go. Yo. Dia kata dah lah Jibril. Dia bagi tahu ke Allah, take time lah sikit, tengah sedih ni. Bini baru mati, pak nakan, pak saudara baru mati. Baru meninggal. Nak jalan pula. Take time lah. Don't kalut-kalut. Take time. Bagi tenang saat seminggu, lepas tu baru kita jalan. Tak ada. Jom. Bini tengok mati, Pak Long sedih. Nabi Muhammad bukan macam kita. Kita nak menangis hari, nak teriak hari, bini mati. Hari pertama teriak, aku tak tahu. Ada orang Kedah semua tak tahu. Sedih tak tahu. Aku tak tahu lah. Lepas kata abang, sabar Mandin. Tak tahu. Sabar Mandin. Sedih tinggal seorang-seorang. Sedih. Sabar Mandin. Leha janda tu kata kalau Mandin mau dengan dia boleh kira dengan Mandin. Betul ke? Lain tu. Mula duduk sedih-sedih. Pelotak dia. Ni Mandin ulang ni. Apa duyung ni? Apa duyung? Jambatan duyung. Bukan ikan duyung ni, jambatan duyung. Dan jambatan duyung 2 tahun lah. Ada jambatan duyung lah. Ada jambatan ke? Ada dua-dua. Jambatan duyung. Jambatan ada duyung? Duyung. Macam saya kami lah. Maklum sini jambatan duyung. Kampung saya hutan palas. Hutan tak ada, palas tak ada. Dulu kampung kami pokok palas banyak, lah pokok ketum banyak nak tukar tu. Hutan ketum. Nabi Muhammad bukan lagu perangai macam kita di jambatan duyung ni. Tak, jalan. Sama lah dengan hijrah ni maklum-maklum. Allah suruh perintah dekat Nabi tinggalkan Mekah, pergi ke Madinah. Nabi tak cakap banyak. Kalau kita lah Allah Ta'ala suruh tinggal Melaka, pergi Kedah. Nak suruh membising, kena tukar kerja. Duduk jadi pegawai-pegawai di Melaka ni, kena pergi Kedah. Dia kata saya menjadi bos. Kalau grade naik, okey. Kalau sama, tak mau. Syarat. Jadi cikgu. Tak ada cikgu besar, tak ada. Tukar lah. Sama lah. Gaji sama, grade sama. Mau tukar ke tak? Dia kata nak pergi Kedah, nak kena cari rumah sewa. Oi. Dia buat lagu tu. 16 harakat. Oi. Suami duk ada di sini, anak-anak nak pergi sana maklum seorang-seorang. Ui.
Bini duduk sini, dia kata elok lah pergi Kedah, cari seorang lagi. No! Tak sama seperti yang ori. Yang ni copy paste. Copy ori, tak sama. Lepas tu saya tak tambah, setia pada yang satu. Memang setia. Tak. Bini saya tanya saya 2 malam lepas. Abang, ni nak tanya betul-betul kat abang. Ada apa? Waktu tu nak lena dah. Dia mimpi apa, tak tahu. Saya sampai rumah pukul 3 pagi. Ceramah balik ceramah. Dia duduk lena, saya sampai tu gosok gigi, basuh muka, apa tukar baju nak lena. Gaya elok kita pun dah baca doa nak tidur tu. Dia pun makik duduk tepi. Ni abang nak tanya ni. Ada apa? Abang ada tak angan-angan nak kahwin seorang lagi? Oi, saya kata soalan ni bahaya ni tanya waktu ni. Ni boleh menyebabkan aku tidur atas kursi bukan atas kereta ni soalan ni. Saya kata kalau tak ada angan-angan tu bukan jantan nama dia. Betul Pak Long? Saya tanya Pak Long elok-elok ni, Pak Long jawab betul-betul lah. Dengan duk mohon saya Pak Long. Sejarah orang mohon saya 3 hari lah Pak Long. Lepas tu tak ada. Jelah betul. Pak Long ada angan-angan tak nak kahwin 2? Cakap. 2 orang aja Pak. Pak Long ada angan-angan tak nak kahwin 2? Ada. Cuma tak berani. Saya jawab lagu tu lah. Saya kata ada. Cuma tak berani. Dia pun sambil tidur tarik selimut. Dia kata hanterai tengok abang. Aku cincang daripada ibu jari kaki sampai kepala. Dia kata tobat. Itu saya kekalkan berpegang pada original. Saya anti kepada barang-barang fake. Nak tukar daripada Melaka, nak pergi ke Kedah, tak mau. Maklum, ni Nabi tinggal Mekah, pergi ke Madinah. Kan dia ada beradik pun di Madinah, tak ada. Pergi tu pula bukan pergi cara elok, dihalau. Allah sedih tak tuan-tuan? Kita beranak di Jabatan Duyung ni, tiba-tiba orang kampung halau kita keluar. Allah. Bukan kita buat salah apa pun, kena dakwah ya, kena halau. Ni pak saudara halau, sepupu halau, mak saudara halau. Sedih tu. Pergi kena halau. Bukan macam kita pergi Mekah hari ni Pak Long. Tok Imam duk main baca doa, Tok Bilal main azan depan rumah. Kita nak pergi umrah, habis satu kampung main tunggu kita depan rumah. Tok Bilal pun azan. Azan pula sedih. Semerah padi punya azan. Betul-betul tangkap lentok. Hayya ala solah. Rasa je tak mau pergi mana. Sedih orang malu. Tu imam pun doa, resak-resak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu imam kata dia, terus. Hamba Allah tu meluih benduit. Terus tunggu apa? Haram tak ambil. Beg apa haram tak ambil. Terus habis. Sedih orang malu. Dekat Babas. 60 orang di depan rumah Babas. Sampai kaki naik, kena mohon. Kena mohon. Travel agent tak main. 60 orang duduk babay depan rumah. Dengan peluk orang semua. Pergi sampai kena mohon. Persoalan yang saya nak tanya, nak balik-balik ke tak? Nak balik duduk Jabatan Duyung ke duduk Cokit Road? Tobat aku tak balik dah. Pergi check in hotel bajet dekat Kuala Lumpur, duduk sana. Tunggu tarikh balik, boleh balik. 60 orang duduk babay tu. Yang salam bagi duit, berani balik kan? Aku tak lepi kena mohon. Dia berkata bagi balik duit. Lah kawan saya kena umrah 2 minggu duduk di Kuala Lumpur. Haram sungguh yang jadi mohon. Lepas tu saya kata ni awak balik bawa ke rumah. Dia kata nak cerita ke orang dia. Marah aku ni.
Marah. Sebab yang saya boleh tahu tu, lepas tanya lain, dia jawab tak betul. Masa tu musim sejuk, dia pergi habaq kata musim panas. Kena. Dia kata macam mana di Mekah? Oi, panas. Saya kata ni musim sejuk ni, aku tahu lah bulan-bulan ni. Panas. Dia buat kering. Kawan memang kaki menipu kan, dia boleh buat kering. Ayak ni sehari-sehari ni 2 jam kering kau. Buat kering tu. Dia berkata macam mana duk tawaf kat Kaabah Allah. Panas. Dia tak nak pi. Tu kali pertama pi kena mohon. Lepas tu saya pun dah orang balik apa saya tanya ni, aku nak tanya hang jawab betul-betul. Hang pi ke tak? Dia muka lain. Pi. Pi. Saya kata hang habaq hotel hang duduk nama apa? Seri Malaysia. Mana ada Seri Malaysia di Mekah? Hang ingat Melaka ke Seri Malaysia? Saya kata hang duduk belah mana? Tu lah keluar tu terus ya. Terus mana? Nama hotel pun hang tak boleh habaq. Jalan apa? Jalan apa? Hang pi ke tak? Dia pun tengok orang tak ada. Dia kata aku kena mohon. Dia kena mohon tu dia pun cerita. Saya tanya hang tak balik betul apa? Aku malu. Hampa duk main babai aku depan rumah tu aku tak malu. Saya kata ni kacang, ni kismi, ni kurma hang beli mana ni? Lebay-lebay minyak wangi atas ni hang beli mana? Aku beli kat Medin. Dia kata. Ujuk otak berjalan. Dia beli kat Medin. Tu kek saban. Dia beli kat Medin. Saya kata hang tengok dia kot tanda harga hang tak buang malu. Dia kata kucik semua lah, aku buang semua. Beli kat Medin. Buat tu berkat tak dengar lah. Kurma ngok ngayak zam-zam. Patut dia kata yak zam-zam tak Allah zam-zam. Dia kata zam-zam Medin ni tak. Maklum, kita nak pergi Mekah, orang punya hantar, orang punya ra'i, orang punya sambut tahap tu. Nabi nak pergi ke Madinah, maklum kena halal. Kena halal. Ni kata demi Islam Nabi sabar. Kalau nak ikut Nabi sayang ke kota Mekah, sayang. Diriwayatkan di dalam hadis bagaimana ketika Nabi naik ke Jabal Thur, Ghar Thur, Nabi nak sembunyi kan? Betul tak? Bukan Gua Hira. Gua Hira terima wahyu. Celau. Kita kata Nabi sembunyi di Gua Hira tu terima wahyu. Hijrah Ghar Thur. Kalau kita naik betul-betul dia tulis Ghar Thur. Sa alif waw ra. Thur. Boleh kat kita? Sur. Boleh lah. Janji bunyi. Janji bunyi. Tidak maklum. Janji bunyi. Saya biasa naik 2 kali. 2 kali saya naik. Lah tak naik lah. Kalau pi pun tak naik lah. Tak larat lah tuan-tuan. Oi, siapa naik? Dulu kali pertama saya sampai di Mekah. Masa tu saya sekolah menengah. Berapa belas umur tu sampai. Hoi, kemas waktu tu. Tawaf sa'i, balik sa'i, ambil taksi terus hargas naik Gua Thur. Oh, masa tu steady. Kali kedua saya bawa jemaah. Lah, tak ada lah. Duduk syarah kat bawah tu. Ujung, puncak ujung. Mak tanya tak mana tak ujung. Dia naik tak? Abang naik aku tak naik lah. Bayar 1,000 aku tak naik lah. Cekam pokok-pokok betul tau. 2 kali pergi jadi lah. Tak mana Nabi sembunyi apa semua, kita buat ibadat, kita sembahyang sunat apa semua boleh lah. Jadi lah. Ni cerita belas-belas tahun dulu ni pi dah. Jadi lah. Dulu tak apa dah maklum. Nak naik tu Allah. Kami pi ketiga orang bawa pisang, bawa ayam. Cerah pisang kat jalan ni. Ada orang tua Pakistan tu, punya steady tum ngetongkan tum naik. Kita berhenti dia steady lah. Dia kata ya Allah. Ya Allah ambil lu tak larat ni. Aku baru boleh buat umrah. Tawaf tak apa maklum tang sa'i tu teruk. Tawaf tak ada apa, sa'i.
saya hari itu yang saya semangat, saya tawah dengan geng Albania. Albania maklum nak darah dia lawa. Semangat itulah membakar jiwa saya. Naik. Ketika mana naik Nabi waktu malam tu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Nabi pemalingkan wajahnya ke arah kota Mekah sampai di pertengahan jalan Gua Thur tu. Nabi kata, wallahi, demi Allah wahai kota Mekah, innaki la ahabbu ardillahi ila Allah, engkaulah bumi yang Allah Ta'ala sayang. Laula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu. Kalaulah penduduk kamu tidak mengusir aku keluar daripada kamu wahai Mekah, ma kharajtu, nescaya aku takkan keluar. Nak apa dia maklum, nak bagi tahu apa dia maklum. Nabi sayang tak kota Mekah? Sayang. Mana Nabi sayang. Tapi kenapa yang Nabi tinggal? Kerana Allah. Kenapa yang Nabi tinggal? Kerana Islam. Kalau kita nak buat kerja Islam tak mau ujian, jangan duk buatlah. Kalau kita kata kita nak meneruskan perjuangan Nabi, mesti diuji, pasti diuji. Mana ada perjuangan Islam yang indah kalau tidak diuji? Keindahan itu dapat kita rasa, kemanisan itu dapat kita kecapi selepas kita diuji dalam medan dakwah. Ni hang mai duduk dalam medan dakwah kerana harta, kerana populariti, kerana kedudukan. Sorry lah babe, amlah keluar dari dunia ni. Kalau hang nak dapat ujian, mat. Ni baru uji sikit koyak. Koyak baru uji sikit. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Tuan-tuan tolong habak mai kat saya. Tolong jawab mai kat saya. Sejam dah ni. Boleh lagi ke? Kan nak monti? Monti saya bukan ada masalah apa. Nama abang kuliah maghrib. Nama Aisyah tu dah. Tuan mengurusi kita tambahkan monti. Boleh steady nak? Perut betul tak cekang tak? Cekang apa? Oh dah? Steady lagi? Maklum boleh? Okay, nak tak ada bangun langsung maklum tak rasa nak kencing ke? Ha maklum? Kau gelak-gelak pakai balas lalu ke apa lah? Nak basuh kami tu. Saya nak tanya tuan-tuan cuba abang. Di antara Sayyidina Umar dengan kita mempertahankan agama, yang mana lebih? Sayyidina Umar. Betul tak maklum? Betul? Sayyidina Umar mati kenapa? Mati atas katil kan mati dengan pedang? Mati dibunuh. Tu yang kata tu sunnah orang berjuang. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an dengan kita, yang mana lebih mempertahankan agama? Sayyidina Utsman mati dibunuh. Ini sunnah orang berjuang. Tiba-tiba hang mai nak kata hang nak memperjuangkan agama, takut diuji. Bak kata pepatah Melayu, kalau takut di lambung ombak, jangan rumah di tepi pantai. Biasalah. Saya orang nak kata, saya orang nak maki, makilah. Lagi hang larat maki. Lagi kalau aku maki, hang jangan koyak. Ni masalah. Lepas maki kita boleh, kita nak maki lepas tak boleh. Mula kalau kata kita tak kata kat dia duk kata kat kita. Kita tak kata kat dia duk kata kat kita. Kita tak kata kat dia duk kata kat kita. Oh, lagu tu tak boleh lah. Ni satu orang kata. Kita tak kata kat dia duk kata kat kita. Kita tak kata pun kat dia, tapi dia duk kata kat kita. Kita tak kata, dia duk kata. Mustakak nak kena maki dalam Facebook, makilah lagi yang larat. Kalau setakat anak kata apa guna fake account, hang buatlah lagi yang larat. Orang tanya apa siapa ustaz tak heran. Ini perjuangan.
Saya orang maki, Nabi pun orang maki, apatah lagi saya. Nabi pun kena hina, apatah lagi saya. Nabi difitnah, apatah lagi saya. Ini sunnah orang berdakwah. Yang hak pasti akan ditentang. Akhir zaman, yang batil pasti akan dijulang. Ini perangai orang akhir zaman. Yang hak dia lawan, yang batil dia julang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bebaskan kita daripada golongan tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nabi keluar malam tu maklum. Ni nak cerita perangai orang beriman, perangai orang bertakwa bila mendapat arahan daripada Allah, tidak pernah soal. Sami'na wa ata'na. Dia yang pertama maklum, nak bawa balik apa dia? Amanu wattaqaw. Nilai keimanan, nilai ketakwaan. Amanu wattaqaw. Yang kedua, pengajaran yang kita nak ambil yang kedua. Tadi saya sebut, dalam kita nak mencapai kejayaan, pasti kena ada pengorbanan. Apatah lagi kita nak mencapai kejayaan bukan di dunia, kita nak berjaya di akhirat. Pasti kena ada pengorbanan. Bila sebut pengorbanan ni tuan-tuan, bukannya senang. Ni kita duduk. Tambahan Alhamdulillah tahun ni, bulan Hijrah, dia sama dengan bulan kemerdekaan. Ini berapa Ogos ni? 1 Ogos. Masuklah kita dalam bulan kemerdekaan negara kita. Ni bulan pengorbanan. Tuan-tuan, kita nak dapat kemerdekaan dalam negara ni, tuan-tuan ingat senang. Senanglah kita. Deka. Senanglah kita. Tanggal 31, senanglah. Yang anak-anak kita ni, anak-anak kita ni, dia bila main merdeka, 2 man ni dia kena. Yang pertama Tengku Abdul Rahman, merdeka. Yang kedua Sudirman, tanggal 31. 2 man tu yang kita kena. Betul ke tak? Betul ke tak? Kalau mereka tak buat filem Mak Kilau baru ni tuan-tuan, siapa nak kena Mak Kilau? Hak kita duk kena Duk Kilau. Mak Kilau siapa nak kena? Ni kita tak buat lagi Tok Janggut. Tak cerita lagi tentang Tok Janggut. Macam-macam lagi tuan-tuan. Tok Bahaman dan sebagainya tak cerita lagi. Kalau kita kaji ni kemerdekaan negara, saya nak tanya tuan-tuan, negara kita ni negara Islam ke negara kafir? Islam. Cuba jawab Ustaz. Negara kita ni negara Islam ke negara kafir? Islam. Islam. Setuju tak? Setuju. Setuju? Setuju lah, negara kita negara Islam. Walaupun orang hina agama Islam dan negara kita ni hukuman dia ringan, tetap negara Islam. 60 tahun lebih dah merdeka, haram tak ada satu undang-undang diperuntukkan dalam nak melindungi agama Islam. Tak ada. Maki Allah, maki Nabi 25,000, 25,000, 50,000. Tapi negara ini negara Islam. Saya nak tanya dekat tuan-tuan, hari ni kita tutup semua pintu, buka pintu tu. Buka pintu tu, saya nak jaga. Saya nak tanya tuan-tuan satu benda. Cuba cerita tengok sejarah kemerdekaan negara, pejuang-pejuang Islam yang menuntut kemerdekaan. Cuba sebut nama. Saya belajar sejarah. Maklum belajar sejarah. Maklum? Belajar sejarah. Maklum? Hello? Belajar sejarah dah. Belajar anggut, belajar gelek. Pak Long belajar sejarah tak? Belajar. Saya nak tanya tuan-tuan, yang kita belajar sejarah ni, dekat mana yang kita belajar? Yang tuan-tuan dengar lah, siapa dia tokoh kemerdekaan yang kita dengar ni? Tengku Abdul Rahman pergi tuntut British bagi lagu tu lah. Betul tak? Betul lah.
Saya nak tanya tuan-tuan, dalam sejarah, masalah satu yang saya nak abang lah tuan-tuan. Minta maaf, sorry to say, saya nak sebut. Sejarah kemerdekaan negara kita digali daripada penulisan-penulisan siapa? Sarjana Islam ataupun Barat? Rujukan kita ni sarjana Islam ataupun Barat? Akhirnya yang anak-anak muda ni sanjung tokoh-tokoh Barat. Mana dia pejuang-pejuang pondok dalam menuntut kemerdekaan? Tok-tok guru pondok, anak-anak murid pondok, pelajar-pelajar pondok yang nak menuntut kemerdekaan. Mana dia sejarah tu? Gabungan di antara pondok-pondok di tanah Melayu dengan Selatan Tai, di Fatani, mana dia? Tok-tok guru yang bakar semangat para pejuang, ulama yang membakar semangat juang anak-anak pondok, yang bangkit nak mempertahankan, mana dia? Ditutup. Sebab tu anak bangsa kita buta sejarah, buta tentang perjuangan tok-tok guru pondok. Sumbangan pondok dalam kemerdekaan negara tidak disebut. Tuan-tuan cuba baca sejarah ni di Fatani, tuan-tuan. Cuba baca. Rangkaian kemerdekaan negara digerakkan asasnya oleh ulama-ulama pondok. Tuan-tuan baru baca satu yang amat kilau. Di mana tok-tok guru pondok ni bermusyawarah. Bagaimana tok-tok guru ni dipancung kepada mereka dalam pondok mereka. Diambil kepala mereka ni oleh penjajah, dibawa pusing dalam kampung, tunjuk kepala ni. Saya nak cakap ni masalah lain, tuan-tuan. Silap cakap, saya kena charge. Tapi saya nak abang, anak bangsa kita buta melihat pengorbanan para pejuang Islam. Ada merdeka, merdeka tanggal 31 ya tu ya. Sebab tu hari ini tuan-tuan, sanggup orang menghina institusi pondok. Dikeluarkan kenyataan pondok-pondok ni tempat menyemai benih-benih pengganas. Minta maaf saya sebut. Saya amat kesal dengan kenyataan daripada pengerusi Majlis Dakwah Negara, Datuk Dr. Mahmud Zudi. Saya sangat kesal. Minta maaf, walaupun saya ni salah seorang pengkagum kepada beliau sebelum ni. Dalam kita nak menyambut kemerdekaan, boleh satu orang tokoh mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah menghina institusi pondok. Ini bukan tempat menyemai keganasan tuan-tuan, tapi inilah tempat yang membangkitkan semangat para pejuang yang menuntut kemerdekaan dalam negara. Minta maaf, saya sebut. Saya sangat kesal. Kalau kita tak boleh membawa masyarakat sayang kepada institusi pondok ni, cukup jangan kita biar masyarakat menghina orang-orang pondok ni, tuan-tuan. Minta maaf saya sebut. Mana dia, kita hari ini merdeka, tetapi kita tidak menggali kemerdekaan negara daripada sumber yang boleh membawa kegemilangan Islam. Kita masih baca karya-karya penjajah, yang akhirnya yang nampak baik adalah British, yang nampak jahat adalah orang agama. Ni kesan dia sampai hari ini, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, hari ini saya nak tanya, minta maaf saya sebut, minta maaf. Mana dia pemimpin yang mempedulikan pondok-pondok ni? Mana dia orang yang nak mempertahankan sistem pondok ni, tuan-tuan? Dia nampak pondok dengan serban, kain melekat berlemuai, baju tenuk belanga bermuai. Tu ya. Sebab kita ni, tuan-tuan, saya mengaji pondok, saya duduk dalam pondok. Orang pondok ni memang dia tawaduk, dia warak, dia bukan nak tunjuk. Tak ada jumpa tengok tutup guru pondok. Dia buat bodoh ya. Ada PhD ni, haji serba kebau tak ada tanduk ni.
PhD. Baca ayat Quran berharam tak betul. Satu ayat 4 kali salah. Baca kitab pun mari tak betul. Bukan kata baca kitab mari tak betul. Baca komen Facebook pun tak betul nahu. Serupa Bangla baca orang putih. Everybody. Kita kata apa dia? Everybody. Dia ni everybody. Baca Arab bunyi bang. Yang saya PhD, kajian yang tu guru pondok bukan panggil lagu tu. Orang pondok dia tak tunjuk tuan-tuan. Orang pondok memang tak tunjuk. Sebab kita belajar tentang warak, kita belajar tentang tawaduk, kita belajar tentang merendahkan diri. Mengaji di pondok, yang kita mementingkan adalah barakah. Ini beza. Orang yang mengaji di pondok, yang dia titik beratkan adalah barakah. Mengaji di universiti, yang dititik beratkan adalah markah. Faham? Saya ulang balik. Mengaji di pondok, yang dititik beratkan adalah barakah. Berkah. Barakah. Mengaji di universiti, yang dititik beratkan adalah markah. Ini beza. Sebab tu kita mengaji pondok. Kadang-kadang setahun pertama tu betul guru bukan mengajar banyak sangat. Dia suruh khidmat kat dia lebih banyak. Nak abang kata, hang ni hebat tak mana anak orang kaya. Bila amal mengaji dekat aku, hang kena turunkan keegoan. Hang anak Datuk Seri, hang anak Tan Seri. Hang bawa kasut Tok Guru. Hang bawa kitab Tok Guru. Kalau dulu-dulu ni, hang basuh baju Tok Guru. Hang pergi cedok ayat dalam telaga, meletak dalam tempayan Tok Guru. Turun keegoan. Kalau orang yang ada rasa hebat nak mengaji lagu mana tuan-tuan, tapi mengaji di universiti bukan lagu tu. Yang penting markah, bukan barakah. Tiba-tiba main satu orang, hang nak hina sistem pondok, hang nak rasa hang hebat. Hang Profesor Emeritus ke apa, Emerit, ikut suka hang. Kalau bahasa Kedah, hang punya pasal lah. Awak ingat orang heran ke hang Profesor Emeritus ke Emerit ke? Emerit ni kepala terbang. Profesor Emeritus ke Profesor mak dia, pak dia, tok dia ke apa? Kau nak heran tuan-tuan. Jangan hina. Kalau kita tak mau orang hina kita jangan hina orang. Jangan duk keluar kalam, Ustaz tak hormat dia ni Profesor Emeritus. Dia hormat kita ke tak? Adakah orang pondok hina orang mengaji universiti? Saya nak tanya tuan. Tapi kamu pasal apa hina orang pondok? Minta maaf, saya agak sensitif benda ni tuan-tuan. Kalau orang nak kata Ustaz emosi, ya. Saya dengan ulama, saya mati minta maaf. Saya nak pertahankan ulama. Jangan hina tuan-tuan. Tu apa ada main hina budak-budak tahfiz ni? Oh ni tahfiz ni kena tutup lah. Pasal apa? Pasal macam-macam isu lah, cabul apa. Hak sekolah kebangsaan, sekolah menengah. Guru-guru dah cabul anak murid, awak tak suruh tutup. Awak tak suruh tutup. Buat keluar kenyataan, tutup sekolah-sekolah anda. Saya nak tanya tuan-tuan. Ni saya nak tanya tuan-tuan. Mai saya nak buka. Jangan bagi si hangat. Kita dah rahmat kilau. Ni saya nak buka kat tuan-tuan. Tuan-tuan buka ni. Guru cabul pelajar. Buka Google. Guru cabul pelajar. Saya nak tunjuk kat tuan-tuan. Jangan duk kata ustaz-ustaz tahfiz apa semua. Tu berselerak isu. Ni dalam Google. Ni dalam Google ni. Dalam Google. Nampak? Ni cerita semua ni. Tu. Saya bubuh dalam Google tu. Guru cabul pelajar. Guru didakwa cabul murid. Raba 12 pelajar krononnya periksa jantung. Cikgu cabul. Guru cabul 3 murid. Guru direman 5 hari. Disyaki cabul murid. Guru sekolah rendah cabul murid.
Guru sekolah menengah cabul murid, pensyarah cabul pelajar. Awak tak suruh tutup sekolah ni. Tutuplah universiti, tutuplah kolej. Bila kena kat sekolah tahfiz, semua pegang lembu. Oh, ni tak guna, tak guna. Hei tuan-tuan, baru kita nak reda isu hina agama, mai pula isu hina pondok. Saya sangat kesal benda ni tuan-tuan. Sangat kesal. Sangat kesal benda ni. Dah sampai dah masa kita kena bawa satu pendekatan baru. Cerita kepada orang tentang sumbangan besar institusi pondok di dalam kemerdekaan negara. Minta maaf, saya mengaji sekolah menengah, saya baca buku teks sekolah menengah. Tapi bila saya mengaji, saya boleh, bukan pandai, boleh baca-baca kitab sikit. Saya cari banyak karya-karya daripada ulama Fatani tentang kemerdekaan. Kemerdekaan negara tanah Melayu apa semua. Saya baca kitab-kitab Jawi lama. Dia cerita pengorbanan Tok Guru ni, pengorbanan Tok Guru ni. Ini tuan-tuan. Dia cukup aja kat tu, saya tak boleh pergi. Saya hangat. Saya geram. Saya geram, saya tak boleh pergi. Saya nak cakap lagi tapi saya geram. Untuk mengawal saya punya kegeraman saya ni, saya berhenti dekat ni dulu. Jadi Ahmad Long 9.29 lah. Saya nak simpulkan kenyataan daripada Dr. Mahmud Zuhdi bagi saya adalah kenyataan yang biada. Setuju? Setuju? Beliau patut menarik balik kenyataan beliau dan memohon maaf secara terbuka. Kita tak kira hang datuk kah, hang profesor emerita kah, hang pengurusi majlis dakwah negara apa, itu bukan kita nak heran. Nak rasa dia mengah, dia datuk, bersepah datuk duk ada. Dalam Malaysia ni tuan-tuan, mau tengalung batu kena kepala datuk saja. Nak abang datuk ramai. Nak abang dalam Malaysia ni datuk bersepah. Ramai datuk-datuk ni. Mau ambil guli tuju. Dia lah tak kena kepala orang kampung, kena kepala datuk. Datuk ramai. Dia kata, ni dalam surau kita ni pun datuk ramai mana ada cucu ni. Berapa cucu ni? 8 cucu ni datuk. Boleh bagi Datuk Wira Perdana Zora ni 8 cucu. Tuan-tuan mendatuk. Betul tak? Profesor, kita tak heran. Profesor, sepak profesor dalam negara. Tapi jangan buat keluar kenyataan bodoh tuan-tuan. Saya nak abang kat tuan-tuan lah. Jangan rasa kita ni hebat. Orang lah ni bukan heran kita ni siapa. Hang kaya, hang punya pasal lah. Betul tak? Aku bukan nak cari terkedarah kan? Hang kata besar, hang punya pasal. Aku berada kereta. Hang rumah besar, aku nak pilih nak kat rumah hang. Hang duit banyak, aku tak nak minta. Hang jawatan besar, aku tak nak heran. Tapi yang kita heran sekarang daripada orang yang berbudi dan berbahasa. Jangan buat keluar kenyataan yang biada. Ini yang saya nak beritahu. Cukup sekadar itu dulu untuk malam ni. Kalau saya lajak lagi tuan-tuan, silap-silap saya mangkit bersilat tepi meja ni. Kita darah mak kilau duk mengaliak kat sebulan nanti. Jangan duk cabak saya. Jangan duk cabak saya. No mak long no. Leh mak long. Apa nganga-nganga. Jangan bagi saya marah. Ini mudah-mudahan, walaupun tergantung saya punya ceramah malam ni, tapi saya rasa banyak benda dah yang saya sebut. Hampir sejam setengah dah saya bersama dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya lontarkan, apa yang saya bicarakan pada malam ini ada manfaat khusus. Yang pertamanya untuk diri saya, bukan dari tuan-tuan lagi. Kalau ada kebaikan ni, saya minta Allah Ta'ala bagi kebaikan itu kepada saya dulu. Kalau boleh diamalkan kepada tuan-tuan, tetap amalkan. Kalau ada kesalahan, saya mohon ampun daripada Allah. Saya mohon maaf daripada tuan-tuan semua. Terkasar bahasa, terlanjur bicara, tidak dapat dielakkan. Kerana lidah yang berbicara, yang tidak bertulang ni berbicara, kadang-kadang terlupa memikir isi hati orang. Saya mohon maaf banyak-banyak. Akhir kalam sebelum saya tangguh, saya dah jamak dah. Tuan-tuan ada jamak pula. Surau tepi rumah nak jamak nak tambah. Macam saya tu tak apalah.
4 kali berdiri tekan minyak air baru nak sampai. Jadi saya dah jamak dah, saya nak keluar dulu. Sekali tuan-tuan habis semayang, tuan-tuan tengok dekat meja luar sana, saya ada bawa produk. Ustaz kata dulu saya bisa bawa dah, ya saya bawa dah dulu ni. Produk minuman coklat, iaitu Top Coco. Produk minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali. Dalam produk ni dia ada 5 campuran. Dan sabuk dia diterapi oleh ulama. Kita bukan nak jual ayat Quran tak. Tu yang baca-baca tu nak jual ayat Quran ke tak? Ikhtiar. Tu sebab apa Habang kata sabuk diterapi oleh ulama. Kalau kita tulis, tuan-tuan nak langkah tak? Kalau tak tulis, kita kena menjaga kesucian ayat Al-Quran. Mana boleh langkah-langkah. Jadi khasiat dia apa dia Ustaz? Yang pertama, banyak dah orang cerita, siapa minum hilang dahaga. Banyak dah orang cerita itu. Tak percaya try tengok. Siapa minum hilang dahaga. Hak tu cukup mujarab. Yang kedua ni untuk ayah-ayah, ibu-ibu ni, anti kepada nyanyuk. Ni lah masalah main satu peringkat umur. Dia nyanyuk. Duk pergi pegang, tengok bini orang, dia kata bini dia. Ni nyanyuk kena ke dia. Ni jenis nyanyuk ni nyanyuk untung lah. Jenis nyanyuk ni nyanyuk untung. Bini orang dia kata bini dia. Ni nyanyuk untung nama dia. Nampak long nak? Lepas tu yang ketiga ni Pak Long hak ni letih. Tahu letih? Bukan buat kerja apa, duk menyawa atas kursi yang letih. Kan? Lesu amalkan. Lepas tu yang nak diet, amalkan. Untuk kekuatan ingatan, amalkan. Adik-adik pelajar ni pun amalkan. Saya ada 20 orang pelajar tahfiz tuan-tuan. Yang main duk lena dalam kelas, otak lembab, mengaji lambat, boleh hafal, payah ingat. Saya duk amalkan kepada mereka hari-hari. Alhamdulillah perubahan dengan izin Allah. Ada satu pakcik ni, dia ada Ustaz Kedah. Aksiden. Jatuh motor, dia aksiden dengan kereta. Dia naik motor. Kepala dia terhempak dekat atas jalan ni. Ingatan dia hilang 3 bulan. Anak dia duk dengar saya duk promosi dalam radio Kedah. Saya duk promosi, anak dia beli, amalkan 3 bulan. Dengan izin Allah, ingatan dia pulih balik. Amalkanlah. Ustaz, kencing manis boleh minum tak? Boleh. Dia macam minuman coklat lain. Macam Milo apa semua tu. Dia bukan ubat. Kencing manis boleh minum tak? Minum. Tak ada masalah. Kencing kawan boleh minum. Kata kencing kawan boleh minum. Cuma yang kalau minum tu rasa manis, kurang kalau dia punya sukatan. Itu je dah. Ni dia minum-minum manis, dia telefon kita. Manis tak? Kurang lah sukatan. Bukan yang tu pun nak kena ajar. Jangan ambil gula lah. Manis terlebih. Kurangkanlah gula tu. Bukan jangan duk pergi katuk cawan tu. Ni saya dah kurangkan. InsyaAllah boleh dapatkan. Sesuai untuk semua lapisan masyarakat seawal 2 tahun. Anak-anak, cucu-cucu. Kalau orang Kedah kata ketegak, sini panggil degil. Amalkan insyaAllah. Bini degil. Suami ketegak. Amalkan. InsyaAllah. Maklumlah. Dia tanya pula, Ustaz nak bancuh macam mana? Kacau. Bukan nak bancuh pun nak kena ajar. Saya ajaklah maklumlah. 2 jenis bancuhan yang boleh buat. Yang pertama maklum, balik lagi. Beli dulu. Benda tak ada nak sembang. Buat apa? Habis tak? Beli dulu lah. Benda ada baru kita boleh sembang. Beli dulu. Maklum balik. Maklum panaskan air. Kalau orang Kedah kata jerang air. Ambil 1 gelas kosong. Maklum koyak, gunting dia punya plastik. Ambil camca, sudu tu. Maklum cedok, bubuh. Lepas tu ambil air panas, bubuh. Kacau, bagi dia minum. Itu satu bancuhan. Bancuhan yang kedua, kalau dia duduk degil juga ketegak ke? Kan, maklum pi kat mulut dia, maklum koyak, maklum tuang kongkong ni masuk dalam mulut, tuang air hangat, terus dia kumak, pelan. InsyaAllah, maklum. Jalan terus, anak maklum tu. Ingat duk tanya lah. Semua duk tanya lagi. Harga dia berapa tak? Tu baru boleh soalan. Harga dia berapa? Dia ada 3. Yang pertama, pack sekilo, harga dia RM22. Setengah kilo, RM12. Yang satu bungkus besar, dalam tu ada 20 secet, harga dia RM22. Boleh dapatkan. Ustaz, ya. Duit tak bawa.
Betul jugalah Ustaz tak beritahu awal. Tu kan minta bawa duit betul juga. Dah, tuan-tuan punya pasal saya seronok malam ni. Boleh hutang? Boleh hutang. Payah sangat. Boleh hutang tak ada masalah. Tapi janji bayar. Kat luar apa kenyah-kenyah janji bayar. Tak bayar jangan duk hutang. Alhamdulillah hutang ustaz kah? Tak. Berhutang duit kawan-kawan, pergi beli dekat luar tu, esok jumpa kawan tu bayar balik kat dia, jangan hutang saya. Tuan-tuan congek mampu saya. Hutang kawan-kawan. Dia betul ingat siapa yang tidak membeli produk saya, maka pendeklah umurnya. Lawak. Dia cukup sekadar tu dululah tuan-tuan dah. Lewat dah. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Maklum nah? Boleh ke maklum? Marah ke? Panggil kerak ni marah ke? Jangan marah. Maklum lah boleh lah? InsyaAllah jumpa lagi. Selangkap pantun daripada saya. Anak Hindu main ulat bulu. Thank you, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah, terima kasih ada sekali di atas saya 1 jam setengah kongsi ilmu kita tentang hijrah ini. Supaya kita biasanya kita tahu dulu dengar hijrah ni kisah sejarah Nabi kan, bagaimana permulaan sebelum hijrah, apa yang Nabi lakukan semasa hijrah itu tu. Tapi sebenarnya penting ialah apa yang saya sampaikan tadi, walaupun dalam bentuk humor tetapi berikan sangat kefahaman pada kita semua. Jadi insya-Allah kita akan dapat bersua nanti Ustaz, insya-Allah saya cuba untuk bincang dengan dia untuk program yang akan datang nanti. Okey, kemudian tu nak maklumkan Ustaz sebutkan tadi itu koko dengan harga lain. Ustaz datang dulu pun harga macam tu juga, tak berubah barang lain naik, Ustaz dia orang tak naik lagi harga dia. Tapi kandungan sama sekilo setengah ada juga nasi, jadi boleh dapatkan lah. InsyaAllah di luar sana. Kalau dulu first time Ustaz datang tu dia bawa tak banyak, lepas tu tak cukup. Itu minta Ustaz postkan senyap habis. Okey, tapi hari ni Ustaz dia cerita tanya orang dia tadi di pembantu dia bawa banyak, insya-Allah. Jadi anak-anak tafiz dulu lah. Sebab apa duk risau dia tu makan Milo lain Ustaz. Budak ni makan Milo lalu panas dia demam, dia dapat cuti. Tu dia dah tahu dah taktik dia kan. Jadi kita bagi memang kalau koko ni baik kan. Tapi jangan salah gunakan insya-Allah. Jadi terima kasih. InsyaAllah kita nak maklumkan hari Sabtu ni subuh ni kali kuliah subuh kita dah buka balik tuan ni, iaitu Al-Habib Ali Zainal Abidin pada tuan ni akan hadir pada hari Sabtu ni 6 Ogos. Jadi kesempatan hadir untuk kuliah subuh di sini. Kemudian tu untuk yang akan datang ada berapa lagi penceramah yang kita susunkan sebelum dapatkan lagi confirmation lagi. Bila dah confirm nanti baru kita akan beritahu sampailah. Walaupun tuan ni saya dengan jemaah akan berangkat pada 31 Ogos nanti, hari Merdeka Ustaz, kami Merdeka dalam terbang. Tetap kuliah di madrasah ini berjalan macam biasa. Macam biasa walaupun anak-anak kita itu nanti dia cuti sekolah, tapi kita sini kuliah di sini pun berjalan Bila tidak ada baru kita akan maklumkan. Untuk pengetahuan kepada Ustaz madrasah ini dah hampir usia 8 tahun. Pelajar pun dah masuk bulan yang ke-7. Kemudian tu Abdul Mas pun dah hadir di sini, hampir dah dekat 10 bulan. Jadi Alhamdulillah keseluruhan asatidzah yang mengajar di sini dengan kuliah-kuliah kita ada 27 orang ustaz mengajar dengan 27 kitab di sini. Tak termasuk anak-anak ada 6 orang tenaga pengajar guru. Begitu juga insya-Allah doakanlah mudah-mudahan siap fasa ketiga, kita kata fasa yang keempat. Jadi sebarang sumbangan ni tuan-tuan berikan masih lagi, kita alu-alukan banyak lagi tuan-tuan untuk kita nak maju, nak bangkitkan lagi madrasah dalam kampung Jabatan Dua, insya-Allah. Itu saja. Terima kasih kepada Ustaz Usam. Insya-Allah kita akan dapat berjumpa di masa yang akan datang. Terima kasih kepada kehadiran semua, dan juga pada Tuan Haji Ramli pun ada Wadi Tuan Jaya, ada Saudara Najib Malkawi Umar pun ada juga, Saudara Azmi pun ada. Ramai malam ni insya-Allah.
Jadi kita tangguhkan yang bacaan tasbih kafar dan suratul As. Subhanallah walhamdulillah wal 'asri innal insana lafi khusr. Jadi tuan ni sebelum tuan balik jangan balik dengan tangan kosong. Tadi Ustaz tadi ada nak pergi kukur, dan satu lagi tuan terlupa, ada juadah tuan ni makanan. Ada bihun dah siap bungkus dengan air, dan begitu dengan bubur tuan dah siap dekat sana. Jangan balik tangan kosong tuan ni, saya rasa cukup. Ada lebih lagi tuan boleh ambil untuk sebab bekalan ni. Kita tak siapkan meja dengan kursi. Sebab kantin belum siap lagi. Tuan yang siap bungkus kita doakan penyumbang pada malam ini, Allah murahkan rezekinya dan Allah beri kebaikan pada semua, insya-Allah. Terima kasih pada penyumbang daripada awal sampai sekarang ini tak putus-putus. Itu saja, iaitu pada malam ini makanan kita disumbangkan oleh Haji Fauziah Kak Ji Lokapang Menyanai, insya-Allah. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan kita semua doakan beliau dan keluarga sihat walafiat, insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.